Okey, Assalamualaikum guys. Aku nak buat ulasan tentang perlawanan Sabah menentang Perak, yang mana Sabah berjaya mengikat Perak dengan kedudukan 2 sama dan membawa pulang satu mata di Stadium Likas, Kota Kinabalu, Sabah. Okey, apa yang kita boleh belajar dalam perlawanan ni? Yang pertama, aku mulakan dengan pasukan Perak, ialah pasukan Perak nampak kelihatan penat dalam perlawanan ni, yang mana mereka tidak melakukan hard pressing dan sebagainya. Kalau kita tengok game-game yang terawal, 3 game yang terawal, pasukan Perak bermain dengan hard press yang sangat-sangat tinggi, yang sangat-sangat menggunakan stamina yang tinggi dalam 3 perlawanan pertama. Tetapi dalam perlawanan menentang Sabah ni, mereka tidak menggunakan taktikal tersebut. Mungkin aku rasa faktor kepenatan ataupun kelelahan oleh pasukan Perak ni menyebabkan mereka tak mampu nak mendominasi game menentang Sabah semalam. Sebab semalam aku tengok Perak just main build up gameplay yang biasa, yang mana main short passing. Selebihnya mereka defend dengan baik, lepas tu mereka attack. Mereka defend dengan baik, mereka attack. Mungkin faktor kepenatan lah. Selepas 3 game berturut-turut mereka main hard pressing. Itulah kelemahan kalau main hard pressing dalam jadual liga yang sangat-sangat padat kan. Sebab apa? Kita tahu CMB Liga Super kali ni adalah jadual yang sangat padat. Mungkin itu menyebabkan faktor kepenatan kepada pasukan Perak. Okey, yang kedua, aku nampak Perak sedang merasai ketiadaan Leandro dalam skuad utama mereka. Kan sebelum ni, walaupun skuad sebelum ni mereka menang lawan dengan PJ City 2-0, walaupun tiada Leandro dalam skuad, tapi pasukan tengah tu masih mempunyai stamina ataupun kekuatan untuk bermain. Tetapi untuk game lawan Sabah ni, mereka jumpa pasukan yang lagi kuat di bahagian tengah, menyebabkan mereka tak boleh nak kontrol tengah tu. Jadi mungkin lepas ni dengan adanya Leandro kembali, mungkin pasukan Perak mampu mendominasi balik di bahagian tengah. Itu antara kelemahan yang aku nampak. Yang ketiga, aku nampak kelemahan pasukan Perak lagi dalam game menentang Sabah ni. Rafiuddin dan Amirul Azhan, dia gagal untuk melakukan overlapping, melakukan build up daripada kanan ke kiri dan sebagainya untuk membantu bahagian serangan. Mereka lebih fokus untuk bertahan. Sebab apa? Dalam perlawanan ni kebanyakannya pasukan Sabah yang mendominasi bahagian serangan. Aku mula kepada kekuatan ataupun kebaikan dalam pasukan pasukan Perak ni balik. Okey, kekuatan dan kebaikan dalam pasukan Perak ni, yang pertama macam biasa, gandingan Syahril Fikri dan Guilherme de Paula mula menampakkan hasil, yang mana pada perlawanan semalam Guilherme de Paula berjaya mengassist ataupun assist satu bola kepada Syahril Fikri untuk dia menyumbat gol. Yang mana ini adalah satu gandingan yang baik. Cuma pada perlawanan semalam Karika dan Fidas Sayyadi bermain dengan baik, cuma Karika kurang bernasib baik semalam. Dia bermain bukannya di tahap yang maksimum, dia mungkin bermain di tahap minimum. Sebab apa? Sebab kalau kita tengok game lawan dengan PJ City hari tu, Karika mengalami sedikit kecederaan kan. Tu mungkin antara faktor dia. Yang selebihnya aku tak mau komen pasal pasukan Perak, tapi baguslah mereka dapat comeback lawan Sabah kan. Okey, yang aku nak ulas pula untuk pasukan Sabah. Yang pertama, pasukan Sabah ni lebih banyak mendominasi di bahagian tengah, yang mana general midfielder diketuai oleh Azizan Nordin dengan gandingan Petrus Shembi. Yang mana kalau kita tengok dalam game ni, Petrus Shembi dan Azizan Nordin berjaya mengucang-ngacirkan pasukan Perak di bahagian tengah, yang mana mereka lebih banyak kuasai barisan tengah game tu dalam kawasan tengah Perak sendiri, yang mana Perak tak boleh nak halang gerakan-gerakan daripada tengah oleh pasukan Sabah. Ini adalah satu improvement ataupun peningkatan yang sangat baik untuk pasukan seperti Sabah yang baru naik dalam Liga Super. Kalau prestasi macam ni boleh dikekalkan, aku rasa Sabah boleh memberi saingan yang hebat untuk pasukan-pasukan lain dalam Liga Super. Yang kedua, aku suka tentang pasukan Sabah adalah defender, iaitu gandingan Pak Taisu dan Rawison Batuil. Yang kita tahu memang gandingan pertahanan Sabah ni adalah gandingan yang agak mantap, dengan gandingan Rawison Batuil dengan Pak Taisu. Randy bermain di right back, yang mana kalau kita tengok mereka punya defensive line ni memang agak baik kan. Cuma sayang mereka lepas 2 gol yang sangat-sangat mudah melalui set piece dan melalui counter attack daripada Perak. Untuk kelemahan pasukan Sabah, aku rasa mungkin mereka boleh baiki balik di barisan serangan. Sebab apa? Walaupun mereka berjaya menjaringkan 2 gol, tetapi barisan serangan Sabah mereka gagal untuk manfaatkan peluang-peluang yang sedia ada. Jadi itu adalah kelemahan di pasukan Sabah sendiri. Lagi satu kekuatan pasukan Sabah ni, dia terletak pada winger mereka, iaitu Anton Linus dan Maxius Musa. Yang mana kita tengok semalam Amirul Azhan tu pun tak boleh lawan dengan Anton Linus, padahal Anton Linus tu umur 34 dah kot kan. Jadi mungkin aku rasa Sabah boleh improve mereka punya gameplay. Mungkin Kurniawan ada dia punya strategi sendiri untuk game-game yang akan datang. Itu sahaja untuk komen aku menentang Perak menentang Sabah. Secara overallnya, aku rasa game ni adalah satu game yang sangat menarik sebab berjaya menghasilkan 4 gol secara keseluruhannya. Dan Perak mungkin perlu
mengambil sedikit rehat yang telah diberikan oleh MFL selepas Liga Malaysia ditangguh ni, untuk memperbaiki balik stamina mereka, kekuatan mereka daripada penat selepas mengharungi jadual CIMB Liga Super yang sangat padat ni. Itu sahaja daripada aku. Sekian, terima kasih.